Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana hendak menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung melibatkan nilai wang. Okey. Contoh yang pertama, operasi bergabung ni cikgu dah pernah terangkan, maksudnya dia dalam satu ayat matematik tu ada dua operasi yang berbeza Tak kisahlah berbeza ataupun sama, tapi kalau operasi bergabung ni maksudnya biasanya ada dua operasi yang berbeza. Okey, jika kita tengok nombor satu ni, operasinya bahagi dan tolak. Jadi ingat lagi tak piramid operasi? Piramid operasi. Okey, ini kurungan tambah darab ataupun bahagi, tambah ataupun tolak Okey, piramid operasi. Jadi merujuk kepada piramid operasi, dah bahagi dengan tolak, bahagi dengan tolak. Jadi kita kena buat apa dulu? Okey, kita kena buat bahagi dulu sebab bahagi berada di atas Okey, selepas kita bahagi, hasil bahagi tu mesti kita tolak. Jangan lupa. Faham? Okey, jadi kita bahagi dulu 2,500 bahagi dengan 4. Dapat je hasil bahagi tu nanti tolak dengan RM89.90. Okey. Jadi, kita selesaikan dulu operasi yang pertama. Okay, jadi kita nak buat dalam bentuk apa ni? Bentuk lazim, bentuk tak lazim. Okey. Kita bahagi dengan 4. Okay, cikgu guna kaedah pagar. Okey, 4 2,500 ni ada 4 digit. Jadi kita boleh buat 4 petak lah. Okey, ni mesti 3. Ni mesti pagarnya mesti ada 2 petak dalam setiap pagar. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Kemudian kita masukkan nombor 4 di sini. Okey, sini 2,005 sifar. Okey, masukkan nombor. Okey, pastikan untuk bahagi 4, jadi kita buatlah sifar 4 di sini. Okey, mesti ada sifar 4. Okey, sekarang tengok yang pagar yang pertama nombor 2. Okay, jadi kita tengok di sini 2 tak ada 2 kan. Jadi kita ambil apa? Sifar. Okey. Jadi sifar, cikgu lupa nak garis, ni kena garis. Okey, 2 tolak sifar ialah 2. Okey, ni tolak lah. 2 ni nak buat apa? Naik kat sini. Okey, 2 naik atas. Jadi 25. Lepas naik cari, ada tak 25? Tengok satu persatu. Okey, 24 ada, 28. 25 tak ada. Jadi mesti pilih yang kecil. 24. 6. 6 tulis di mana? Mak, cikgu lupa tadi nak tulis atas ni sifar. Okay, 6 tulis mana? 6 tulis atas. 6. Mesti dekat sa sa dengan sa Okey, 24 tulis sini lah. Okey. Kemudian kita tolak. Lepas tulis ni tolak. 5 tolak 4 ialah 1. 2 tolak 2 ialah sifar. Jadi 1 ni naik atas. 1. 10 yang naik atas ni. 100. Sebenarnya di 100 lah sebab dia nilai tempat dia 100. Okey. Tapi jangan fikir banyak, naik je 1. Okey, 10. Tengok balik. Sifar 4, 8, 12. 10 tak ada. Jadi mesti ambil yang kurang iaitu 8. Jadi 2 tulis atas dekat sa. 8 tulislah 8. Tolak. 10 tolak 8 ialah, tak payah pinjam lah, ni nombor 10 kan, tolak 8. Tak payahlah sibuk pinjam pun dapat 10 juga. Okey, 10 tolak 8 ialah 2. Okey, naik atas 2. 20. Cari. Ada tak? 20 ada. 5.
Okey, jadi 5 letak atas, 20 letak dalam petak. Tolakkan 20 tolak 20 ialah sifar. Okey, jadi dapatlah jawapannya. Apa tu? RM RM625. Tapi ini bukan jawapan, ini barulah hasil bahagi. Okey, jangan lupa hasil bahagi ni kita kena tolak. Jadi kita tolak. Tolaklah. Selang. RM625 tolak RM89 puluh. Jadi letak dekat puluh. RM puluh. Ni puluh. Sini ratus. Sini ratus. Sini puluh. RM89 90 sen. Okey, nampak ni tak ada sen. Jadi kena tambah sen. Macam tu. Okey. Jadi kita gariskan. Okey. Kemudian kita tolak. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 9 tak boleh sebab sifar ni kecil. Jadi kita pinjam daripada sebelah. Ini ialah 4. 1. 10 tolak 9 ialah 1. Cikgu harap awak dah boleh menolak ya. Okay, 4 tolak 9 tak boleh. 4 kecil, 9 besar jadi tak boleh. Jadi kena pinjam dari sebelah. Ini jadi 1. 1 naik sini. Jadi 14. 14 tolak 9 ialah 5. Okey, 1 tolak 8 boleh? Tak boleh. Pinjam. Ini jadi 11. Letak ke depan 11 tolak 8 ialah 3. Ni 5. Ini RM. Mesti tulis RM. Masa mengira ni awak tak tulis RM kan? Tapi jawapan dia kena tulis RM Jadi dapatlah jawapan akhir dia ialah tulis. Jangan tak tulis jawapan Mesti lengkapkan ayat matematik. 535,000 RM535 10 sen. Gitu. Dah tulis tu gariskan. Kan senang. Okey. Cikgu harap awak boleh buat. Lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh yang lain lagi. Okey, sekarang soalan nombor 2. Okey. Ini pun operasi bergabung lagi. Okey, tengok operasinya ialah tambah dan bahagi. Okey, jadi tambah dan bahagi. Ingat lagi tak apa piramid operasi ni? Ni darab, bahagi, tambah, tolak. Jadi bahagi ada kat atas. Tambah kat bawah. Jadi kita kena bahagi dulu, kemudian baru kita tambah. Walaupun bahagi ni berada pada ayat matematik yang kedua, susunan yang kedua, tapi kita kena bahagi dulu sebab syarat operasinya kita kena selesaikan yang bahagi. Okey. Jadi cikgu akan buat bentuk pagar. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Jadi ada 4 pagar lah kan. Ni mesti 3. 1, 2, 3 tak berubah Ini 3, 2, 2, 3, 4. 4 lah sebab ada 4 digit. Bukan 4 nombor, 4 digit Okey, luar ni ialah 12, bahagi 12. Jadi kita masukkan 3, 1, 2, sifar. Okey, jadi kita buat garisan sikit Ni okey. Kemudian bila kita nak bahagi mesti ada sifir. Kalau ni sifir 12. Okey, cikgu tahu dalam belakang buku tulis awak ada sifir 12 kan? Tapi cikgu nak ajar juga imbas kembali bagaimana nak buat sifir 12 sendiri. Okey, pertama ialah kita tulis dulu sifir 1. Lepas tu yang ni sifir 2.
Kita akan gabungkan. CV1 dengan CV2 ni apabila digabungkan, dia akan jadi CV12. Okey, macam mana cara nak gabungkan? Okey, tengok sini betul-betul. Okey, sifar dengan sifar ialah semula. Okey, mula-mula kita tulis dulu nombor yang belakang ni. Ni yang belah sini kita tulis salin sahaja. Ni. Ni. Okey, yang sa tu kita salin saja. Sifar 2 4 6 8 sifar gegar 2 4 6 8. Okey, kemudian ada lagi yang belum buat kan? Okey, so sifar tak payah. Ini 1 ni tulislah 1. Ni 2, tulis 2. Ni 3. 3. Yang ni 4. 4. Yang ni okey, yang ini pasal ada ni jadi kita kena tambah. 5 tambah 1 ialah 6. Okey, 6 tambah 1 ialah 7. 7 tambah 1 ialah 8. 8 tambah 1 ialah 9. 9 tambah 1 ialah 10. Okey. Dah siap CV 12 kita. Okey. Okey, sekarang kita nak jawab soalan. Okey, 3 bahagi 12. 3 bahagi 12. Kita tengok yang ni lah CV 12 ni. Tengok yang sini. Yang belakang ni. Okey, 3 bahagi 12. Jadi 3 bahagi 12. Ada tak 3? Sifar 12. Tak ada Jadi kita ambil sifar. Sifar atas, sifar bawah. Sifar atas, sifar bawah, tolak. 3 tolak sifar ialah 3. Kemudian 3 yang bawah ni kita naik ke sebelah. 3. 31. Tengok sifar. Ada tak 31? 36 ada. 31 tak ada. Jadi kita ambil yang lebih kecil. Iaitu 24. 24 atas tulis apa? Okey, jadi atas tulis 2, bawah tulis 24. Kemudian kita tolak. Okey. 1 tolak 4 tak boleh, jadi kita kena pinjam. Okey, 11 tolak 4. Jadi 11 tolak 4 ialah 7. 2 tolak 2 ialah sifar. Jadi yang baki ni kita naikkan ke atas 7. Sifar yang depan ni tak perlu naik lah naik yang ni je. Okey. Jadi 72. Cari ada tak 72? Ada. Yes, ada 72. Jadi atas tulis 6, bawah tulis 72. 6. Mesti tulis dekat sah ni 72. Jadi ni 72 tolak 72 ialah sifar. Jadi sifar kena naik juga. Sifar. Jadi kalau sifar kita ambil sifar lah. Sifar atas, sifar bawah, sifar. Tiada baki. Selamat dah. Okey, tulis semula mesti ada simbol RM 260. Okey, boleh? Lepas tu jangan lupa, lepas kita bahagi kita kena tambah. Okey, kat bawah lah tambah dia. Okey, jadi RM 1140 tambah RM. Ni janganlah tambah yang ni, tambah ni lah hasil bahagi tadi. 260. Okey. Gariskan dengan kemas, guna pembaris. Okey, tambah jangan tuang tambah. Jadi sifar 4 tambah 6 ialah 10. 1 tambah 1 tambah 2 ialah jadi 4. Ni 1. Okey, jadi dapatlah jawapan dia RM1,400. Lengkapkan ayat matematik RM1,400 dan gariskan. Okey. Kena buat CV ni kena buat, ni semua kena buat. Ikutlah step by step yang cikgu ajar ni, insya-Allah awak akan boleh buat.
Okey, sekarang contoh yang ketiga, masih lagi operasi bergabung melibatkan nilai wang. Okey, sekarang kita ada operasi tolak dengan bahagi. Okey, jadi kita nak buat apa dulu? Tolak dulu ke bahagi dulu? Ingat balik piramid operasi. Okey, kita kena bahagi dahulu. Bahagi dengan 18. Okey, pertama cikgu nak sediakan dia punya pagar. Jadi ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pagar. Jadi 5 pagar lah. Okey, 5 Okey, 1. Ni ada 3 tingkat saja. 2, 3, 4, 5. Okey. Gariskan. Guna kaedah pagar ni lebih kemas buku awak. Dan dia juga lebih teratur. Okey. Kita masukkan nombor 18 sebab dia bahagi dengan 18. Jadi 3, 2, 7, 6, 0. Okey. Jadi sekarang kita perlu sifir 18. Jadi cikgu kena tunjukkanlah bagaimana nak buat sifir 18 kan. Awak pun kena buat sekali, kena praktis. Bila praktis, make perfect. Pertama ialah kita buat dulu sifir 1, kemudian sifir 8, kemudian kita akan gabungkan jadi sifir 18. Okey? Sifir 1 dengan sifir 8 ni awak dah hafal kan? Jadi mudah saja. Kemudian yang ni kita warnakan, yang besar ni salin saja. Sifar 8, 6, 4, 2, sifar 8, 6, 4, 2. Okey. Kemudian ni kita tengok. Ni sifar tak payahlah. Ini 1. Ini tambahkan 2 tambah 1 ialah 3. Ni tambahkan 3 tambah 2 ialah 5. Ni tambah 4 tambah 3 7. 5 tambah 4 9. 6 tambah 4 10. 7 tambah 5 12. 8 tambah 6 14. 9 tambah 7 ialah 16. Okey. Dah siaplah sifir 18 kita. Okey. Kemudian ni sifir 1 kan? Dah senang untuk kita rujuk. Sifir 1 ni penting sebab kita nak tulis atas ni. Okey. Sekarang kita selesaikan bahagi 18 Okey, kita tengok nombor yang digit yang pertama ni ialah 3. Jadi kita cari dekat sifir 18 ni ada tak 3? Tak ada kan? Sifar lah. Jadi kita pilih sifar. Jadi sifar atas, sifar bawah, tolak. 3 tolak sifar ialah 3. Okey. Lepas tu naik atas. 32. Cari 32. Okey, tak ada 32. Ada 36. 36 ni dah lebih. Jadi tak boleh. Kita kena pilih yang kecil. Jadi kita pilih atas ni ialah 18. 18 ialah 1. Jadi atas tulis 1. 18 tulis bawah. Okey, kemudian kita kena tolak. 2 tolak 8 tak boleh. Jadi kita pinjam kat sini. Kan? Okey, jadi ini jadi 12. 12 tolak 8 berapa? 4. Ya. Okey, 2 tolak 1 ialah 1. Jangan lupa Okey, ini nampak tak? Ni 14 kan? Jadi kita kena naik atas 14. Ingat kita kena naik atas 14. Jadi sekarang dia dah membina nombor 147. Jadi kita cari 140, cari 1 demi 1. Okey, 144. 44 ni kurang kan? Jadi kita boleh ambil dia. Kalau lebih tak boleh. Jadi 144 depan atas tulis 8. Atas 8.
144 bawah. Pastikan awak susun elok-elok 10 ratus. Okey, sebab kita nak tolak nanti Okey, sekarang tolak. 7 tolak 4 ialah 3. 4 tolak 4. Sifar. 1 tolak 1 sifar. Jadi sifar-sifar 3 kan. Jadi kita naik atas. Nak naik apa? Sifar-sifar 3. Tak perlu. Kita naiklah 3 sahaja sebab depan ni sifar. Okey, sekarang 36. Cari. Ada tak? Ada 36. Okey, jadi 2, 36. 2 tulis atas. 36 tulis bawah. Ingat sah kan? Okey, 36 tolak 36 ialah sifar. Jadi sifar naik atas. Sifar, sifar. Jadi sifar atas, sifar bawah, sifar. Tiada baki. Okey, jadi dah siap lah. Bahagi. Baru siap yang bahagi Jadi dapatlah jawapan dia 1820. Okey. Kemudian kita kena tolak. Ada tolak kan? Tolak ni tolak hasil bahagi. Jadi kita kena tulis yang tolak dulu. Okey. Jadi RM. Tulis yang ni dulu 109,275 ringgit 60 sen. Okey, saya mak balik. 109,275 60 sen kan? Okey, tolak. Ingat ni 109,275 ringgit 60 sen. Okey. Tolak dengan 1,800 Mana 1,000 ni 10,100,000. Sini ribu. 1,820 ringgit. Okey, jadi dia tak ada sen, jadi kita tambah sennya. Macam gitu. Okey. Ini RM. Okey. Gariskan. Okey. Sekarang kita tolak tolak. Tu mesti awak kena prihatin sikitlah dia punya operasi Nanti kadang-kadang awak tulisin tolak tapi awak selesaikan tu awak tambah. Tu bahaya. Jadi kita tengok betul-betul. Kalau tolak, kita tolak. Sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak sifar, 6. 5 tolak sifar, 5. 7 tolak 2, 5. 2 tolak 8, tak boleh sebab 2 kecil. Jadi, pinjam. 12 tolak 8, 4. 8 tolak 1, 7. Sifar 1. Salin saja yang ni. Okey. Dapatlah jawapannya. Kemudian, dah dapat jawapan. Lengkapkan ayat matematik. Ni jawapan akhir dia. Okey. 107,455 ringgit 60 sen. Jawapan dia. Jadi gariskan. Garis tu guna pembaris biar kemas. Yeay, dah siap. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh yang keempat. Operasi bergabung melibatkan nilai wang. Okey. Nombor 4 ni ada melibatkan kurungan. Nampak tak? Kurungan. Tolak dan bahagi. Okey. Jika ada kurungan, kita kena selesaikan kurungan dahulu. Selesaikan apa sahaja operasi yang ada dalam kurungan. Jadi sebab tu kita kena tolak dulu. Kan biasa kita bahagi ataupun darab dulu kan. Tapi oleh kerana ada kurungan, kita kena selesaikan apa yang ada dalam kurungan. Kemudian kita buat operasi yang seterusnya. Okay, untuk kes ni yang dalam kurungan ialah operasi tolak. Jadi kita kena tolak dululah. Okay, jadi kita tolaklah dalam bentuk lazim. Okay. Tulis dulu. 54,892 ringgit 75 sen. Tolak. Ni 86,000 Jadi ni 86,301 ringgit
sen. Pastikan sen mesti sen. Sen mesti berada dekat sen. Titik perpuluhan mesti selari. Nisa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Mesti berada pada nilai tempat yang betul masa menyusun nombor. Okey, gariskan. Tolak. Jadi kita kena tolak lah. 5 tolak sifar ialah 5. 7 tolak 9 tak boleh. Pinjam. Jadi 17. 17 tolak 9 ialah 8. 1 tolak 1 sifar. 9 tolak sifar 9. 8 tolak 3 5. 4 tolak 6 2. Bukan 8 tolak 6 tak boleh. 4 tolak 6 tak boleh, kena pinjam. 14. 14 tolak 6. Kalau tak tahu, ingat cikgu pernah ajar kan 14 tolak 6. Jadi 14 lompat 6. 1 2 3 4 5 6. Apa tu? 8. Guna pembaris pun boleh tolak 4 tolak 8 tak boleh, pinjam. 14 tolak 8. Mana 14? Tolak 8. Undur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa tu? 6. 1 RM. Senang je tolak ni. Kalau tak boleh congak, guna pembaris. Undur. Okey, sekarang apa kita nak buat dengan hasil tolak ni? Hasil tolak ni kita kena bahagi dengan 5. Untuk bahagi dengan 5, kena buat sifar 5 dulu. Boleh? Okey. Jadi, bila tengok di sini, ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Muat tak cikgu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngam-ngam je. Jadi, bolehlah cikgu gunakan bentuk pagar. Okey. 8 Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ngam-ngam saja. Okey, gariskan. Jika awak gunakan bentuk pagar ni untuk bahagi, dia akan lebih jimat buku. Okey, bahagi dengan 5. Apa yang nak letak dalam ni? Inilah hasil tolak tadi. Okey, kita letakkan 1, 6, 8, 5, 9, sifar. Titik perpuluhan kat sini, terus naik atas. 8, 5. Okey. Sekarang kita tengok sifar 5 dan kita akan masukkan dalam pagar Okey, 1. Cari dekat ni. 1 ada tak? Tak ada Jadi kita ambil sifar. Jadi sifar atas, sifar bawah, tolak. 1 tolak sifar ialah 1. 1 naik atas 1. Okey, jadi 16. Okey, kita tengok 16 ada tak? Okey, 15 ada. 16 tak ada. 16 patutnya bawah dia kan? Okey, jadi boleh tak kita ambil 15 ni? Okey, boleh. Sebab 15 ni kurang daripada 16. Jadi kita boleh ambil. Atas tulis 3. Bawah tulis 15. 6 tolak 5 ialah 1. 1 tolak 1 ialah sifar. Jadi 1 ni naik atas 1. Jadi sekarang jadi nombor 18. Tengok, ada tak nombor 18 sebelah sini? Okey, tak ada. Terus 20 kan? Jadi kita boleh lagi ambil yang sama, 3, 15 ni. Jadi atas tulis 3, bawah tulis 15. 8 tolak 3, 8 tolak 5 ialah 3. 1 tolak 1 sifar. Naik 3. 35. Ada tak 35? Ada 35. Jadi 7, 35. 7 letak atas, 35 letak bawah. 35 tolak 35 ialah sifar. Okey, naik atas, sifar. Selagi ada kena naik sampai habis Okey, 9, cari 9.
Tak ada 9, ada 10, ada 5. Nak ambil 10 ke nak ambil 5? Ambil 5 lah sebab yang kurang. Jangan ambil 10. Okey, jadi 1, 5. 9 tolak 5 ialah 4. Ni sifar. Tak tulis pun tak apa. Okey, naik atas 40. Jadi 40 kan? Ada tak 40? Ada ni 40 dengan 8. Jadi atas tulis 8. Bawah tulis 40. Sifar. 40 tolak 40 kan sifar. Okey, jadi apa yang nak naik? Naiklah sifar. Okey, sekarang 8. Ada tak 8? Tak ada. Jadi kita ambil 5. Tak boleh lah ambil 10. 10 dah lebih. Kena ambil yang kurang. Jadi atas tulis 1. Lepas tu bawah tulis 5. 8 tolak 5 ialah 3. Ni sifar. Naik atas 3. Sifar ni tak payah tulis lah sebab dia sifar kan. Tulis 3 ni je. Naik 3 saja. Okay, jadi 35 dia tak? Ada. Ada ni 35 kan. Jadi atas tulis 7. Bawah tulis 35. Okay. Jadi dapatlah jawapan. Lengkapkan ayat matematik awak. RM33,718.17. Kan selesai. Buat langkah demi langkah dengan berhati-hati. Okey, sekarang contoh yang kelima, operasi bergabung melibatkan nilai wang. Okey, untuk yang ni kita tengok masih lagi ada dua operasi tambah dengan bahagi. Okay, dan ada kurungan. Jadi kita nak selesaikan apa dulu? Nak selesaikan bahagi ke tambah? Okey, kita masih selesaikan apa yang ada dalam kurungan. Apa yang ada dalam kurungan? Okey, cikgu ulang balik dia punya piramid operasi ni. Atas sekali ialah kurungan. Jadi tak kira apa yang ada dalam kurungan, itu yang kita kena selesaikan dulu. Okey, oleh kerana dia tambah, jadi kita tambah dulu, kemudian barulah kita bahagi. Okey. Jadi kita tambah dulu. Tambah senang kan? Jadi tapi bila kita menambah, pastikan kita menyusun nombor mengikut nilai tempat yang betul. RM250,000 tambah RM125,500. Okey. Bila nombor dah besar, kita akan keliru nak menyebut. Jadi kena berhati-hati. Okey, jadi kita tambah. Tambah senang je kan? 5. Okey, 5 tambah 2. 5 tambah 2 apa? 7. Ni 3. Okey. Kita dah tambah. Adakah kita dah siap? Belum. Kita kena buat kena bahagi dengan 40. Okey, jadi kita buat dulu pagar. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pagar Jadi kita buat pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat dulu pagar. Kemas-kemas guna pembaris. Okey. Jadi dekat luar ni 40. Bahagi dengan, bukan dekat sini ni hasil tambah tadi. 3, 7, 5, 5, sifar. Okey, jadi bahagi dengan 40, jadi kita kena buat sifir 40. Okey, sifir 40 senang saja sebab kita buat sifir 4 kan. Tulis sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kemudian kita tambahlah sifar belakang dia 40 kan. Okey, mudah saja buat sifir 40.
Okey, dah siap sifir, barulah kita bahagi. Okey dah, kita tengok sini. 3. Cari. Tak ada 3. Tak ada 3. Jadi kita ambil sifar. Sifar atas, sifar bawah. 3 tolak sifar ialah 3. Betul? 3 naik. 37. Cari 37. Tak ada. Paling besar, paling kecil 40. 37 ni tak sampai 30. Jadi tak boleh ambil. Kena ambil sifar juga. Sifar. 37 tolak sifar ialah 37. Naik atas. 37 naik. Naik mesti 37. Dua-dua nombor ni naik atas. Ada tak? 375. Okey, kita tengok bawah sekali. 360. Kan? Ni lah yang kita ambil. 9. 360. Okey, 5 tolak sifar ialah 5. 7 tolak 6 ialah 1. 3 tolak 3 ialah sifar. Jadi 15. Naik 15. Okey, 155. 155. Cari. Sifar 40, 80, 120, 160. 160 ni dah lebih daripada 155. Jadi kita naik. Ambil yang atas. 3. 3 tulis ni 120. Okey, lepas tu tolak. 5 tolak sifar ialah 5. 5 tolak 2 ialah 3. 1 tolak 1 ialah sifar. Jadi 35 naik atas. 35 jadi 350. Okey, kita tengok 350. Tengok bawah ni 360. 350. Jadi tak boleh sebab dia dah lebih. Ambil yang kurang, iaitu 8. Itu 320. Sifar. 5 tolak 2 ialah 3. 30 kan? Okey, naik atas 30. Okey, ada tak 30? Ada dekat 30. 300. Ada tak 300? Tak ada 300. Ada ni je paling kecil. Ini 320 tak boleh. Okey, jadi 7. Jadi 280. Okey. Tolaklah. Sifar tolak 8 tak boleh, pinjam 10. 10 tolak 8 2. 2 tolak 2 10. 20. 20 kena naik atas 20. Okey. The tricky part is awak kena tambah lah untuk duit, untuk nilai sen. Jangan risau, ni tambah je, kan? Tambah petak macam biasa. Tapi untuk wang kena tambah 2 terus sebab dia sen. Okey. Jadi teruslah letak sini mesti ada sifar penunggu. Okey, di sini ada titik perpuluhan sebab kita dah tambah baru, jadi kita ada titik perpuluhan. Jadi sini 200. Ada tak 200? Ada. Jadi sini kita letak 5, bawah kita letak 200. Jadi 200 tolak 200 ialah sifar. Tapi jangan lupa ada kat sini lagi. Jadi sifar ni kena naik atas. Sifar atas, sifar bawah, sifar. Jadi dapatlah jawapannya. 9,387 ringgit 50 sen. Yeay, selesailah. Jadi cikgu harap awak dapat faham bagaimana cara untuk menyelesaikan operasi bergabung melibatkan nilai wang, terutama sekali membahagi. Sebab ramai murid yang lemah bahagi. Sebenarnya bahagi ni senang saja, yang penting awak buat langkah demi langkah. Okey, itu saja daripada cikgu pada hari ini. Cikgu harap semua boleh faham. Jika awak tak faham, awak ulanglah video ini berulang kali sehingga faham. Dan sehingga dapat membantu awak untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Okey, sekian, terima kasih.